Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil Islam wal iman wat taqwa. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam keadaan kita bila sambut Ramadan, apa yang kita tekankan dalam soal Ramadan ini? Banyak kita dengar, banyak kita terima, banyak kita tengok. Orang selalu tiap-tiap tahun berbincang pasal syarat sah puasa. Baca kitab diambil dari syarat, bukan maka tak boleh. Cuma kita fikir sendiri. Sudah ada akal, dah tua dah pun, dah mengaji banyak. Takkan sampai umur 60 nak cerita lagi tak tua. Dan ada pun syarat sah puasa itu, iaitu hendaklah berniat pada malam harinya. Jadi tuan-tuan kita kalau nak puasa, kita kena niatkan malam. Nak belajar lagi kan? Dan ada pun sesudah itu, maka hendaklah ia menahan diri daripada makan dan minum pada siang harinya. Jadi kita nak belajar lagi kan? 60 dah pun. Dah bukan kita marah, saya bicara konsep tu itu. Tentu datang satu. Ini sampai anak cucu kecil belajar lagi. Bukan kita tu. Dan hendaklah ia menahan diri daripada melakukan syahwat pada siang harinya. Ish, ya dah ni baik. Dalam konteks dalam masalah kita bila puasa, ayat puasa dibaca yang pertama ialah alladzina amanu. Tengok yang turun puasa berdasarkan iman. Berdasarkan iman, bukan puasa kerana orang suruh. Konteks yang kedua, tengok dalam kutiba alaikum siyam, diwajibkan berpuasa. Mana kewajiban berpuasa itu apa? Nak kena mengkaji hikmah puasa, matlamat puasa, tujuan puasa, kehendak puasa, maksud puasa, pengisian puasa dan rahsia puasa. 7 aspek kena kajian. Dah lama kita hidup, lama kita puasa, kita nak meningkat semua benda ni. Ya Allah, yang kedua memang makin bagi tadi pukul 4, seorang pada 5.20 tolak daripada manggung bongok cerita apa macam ni. Ada kuliah dekat Bukit Janau. Dengar baik-baik, Bukit Janau, bukan Bukit Janau. Ni mana ni? Yang ketiga, tengok hujung ayat. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan keimanan kamu wajib puasa, kamu nak jadi orang takwa. Jadi maknanya dah lama kita hidup, cuma kita bincang konteks ketakwaan. Buka minat. Buka minat. Ni nak jadi takwa, maaf cakap. Siapa tidak? Lama nak ngajar di sini, masuk tahun ini, masjid ini paling lama sudah ada 15 tahun 3 bulan. Saya rasa saya ustaz paling lama di sini. Daripada merah ni kecil jadi besar, daripada mimbar tak ada di dalam 15 tahun 3 bulan. Karena kalau saya nikah mula-mula saya duduk sini, anak saya 15 tahun nanti akan dia. Jadi mana
baca dah. Awak semayang 20 arahan. Bukan Allah. Lu fikirlah sendiri. Ni kita bincang konteks takwa. Bukan nama hukum. Tengok tak? Maknanya yang kita baca itu prasyarat. Kita nak didadak lama hidup ayat yang kita baca dan terpampang. Saya tunjuk terpampang ayat tadi daripada surah ni. Surah Al-Ma'idah ni pada ayat 35 dia kata, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad pada jalannya, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Makna nak berjaya dunia dan akhirat, 3 perkara keluar. Ni yang saya selalu tanya, saya selalu Quran ni jadi bahan supaya kita makan minum. Bila main bulan Ramadan kita perlukan minuman untuk dahaga, makanan untuk dahaga, maka jadikan Quran macam tu. Tadi tak baca Quran macam tak buat. Quran baca bulan Ramadan betul simpan, tapi dah terlupa macam. Baca. Contoh ayat yang imam baca tadi tu. Yang apa yang kita buat sekarang jadi macam ayat tadi. Ada imam tadi, wadda kathirun min ahli kitab. Maknanya apa ayat nak cerita amat menginginkan, katakan wadu, ya wadu, mana mereka amat menginginkan orang kebanyakan ahli kitab ni supaya kamu boleh nak memuntahkan kamu dari agama kamu, nak malikan daripada orang mesokkan kamu daripada agama kamu. Kenapa? Karena mereka dengki, hasad, dengki baca ayat. Jadi maknanya kadang-kadang mereka timbul yang cakap benci. Tapi tahu surah An-Nisa jawab apa? Ahli kitab ni bila kena mati baru dia beriman dengan Allah dan Rasul. Kenapa kita nak ikut dia? Ahli banyak ada ikut cara dia. Jadi kita dapat tadi mana kita wahai orang yang pertama jadi kenapa konteks atau konsep takwa amat ditekankan dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam agama ini. Dan baca perkataan ittaqullah tu, perkataan taqwa di dalam Quran ni, seingat saya berapa kali disebut? Sebanyak 238 kali. Masa saya buku Quran. Maksudnya, nak apa betapa besarnya konteks takwa. Jadi, takwa ni nak datang takwa yang pertama kena takut dan gerut hanya pada Allah. Kita tanya apa komen tadi? 10 minit. Oh. Tak dijawab. Baik, sekarang ada dia. Ya, dia kalau ngomong pada kita ingat balik masalah sekali. Mana yang pertama tengok takwa tu nak letakkan hati rasa takut dan gerut hanya pada Allah, bukan kepada yang lain. Bukan takut dan gerut kepada iblis, syaitan, bukan takut dan gerut pada pokok, bukan takut dan gerut pada manusia, bukan. Takut dan gerut hanya pada Allah. Baru dapat takwa. Yang kedua, tunduk dan patuh taat kepada perintah. Ada ayat. Hal ini tunduk patuh kepada perintah Allah. Semalam Jumaat misalnya datang ayat idza apabila, nampak pada ketegasan ada taukid hadir kalimah idza tu kalimat taukid ditekan apabila nudia, diseru, dipanggil. Nampak? Lissalah, untuk berikan salat min yaumil Jumaat, pada hari Jumaat. Fas'au, huruf fa lagi, lepas ada idza ada fa pula, maka sudah semestinya sudah barang tentu kamu kena sarah, kena yasrahu, kena bersegera. Kenapa arahan semalam Jumaat tak keluar? Setiap mukallaf laki-laki dari akhir balik wajib dia kena main. Duduk di mana wajib dia kena main di masjid. Asal dia balik saja, masuk umur 45 tahun, asal dia balik dia kena main. Satu itu tekanan.
puncaknya doa. Kamu tunjuk dia apa? Tunjuk dia apa? Yang ketiga, memelihara diri dari melakukan kecurangan, penyelewengan, kezaliman, itu juga disebut takwa. Jadi maknanya ada tiga konteks ini, tiga perkara, benda dalam diri kita. Yang pertama ditekankan supaya ittaqullah, fi'il amar. Kamu kena bertakwa. Ada perintah soal macam wajib amal, wajib perbuatan itu kena takwa. Hidup kamu asal akibatnya letakkan ketakwaan itu. Ada lagi tak? Ada tiga. Banyak kali dibicara cukup dan tiga yang cukup dan apa kata itulah takwa. Sebab dia takkan datang takwa jika tak dilapis dengan iman. Betul ayat pasal puasa dia mula iman lapis takwa. Betul Nabi pun sebut man shama ramadhana imanan, siapa yang puasa dengan penuh keimanan. Kemudian mendirikan solat pun man qama ramadhana imanan, barang siapa mendirikan Ramadan penuh keimanan, meletakkan iman tu bagi full, bagi penuh. Iman tu bagi penuh, bagi huruf F macam minyak tu isi penuh. Ni kata tu iman. Mula I, betul bila Ramadan naik tu ya, meter dia. Patut meter naik Ramadan, bagi hati tu. Umat mereka pun tengok penuh. Ni mereka ada 20 ya. Penuh keimanan baru boleh. Sudah dirahmati oleh Allah. Kemudian di samping dah takwa tu ada lagi dia mai ayat wa bertahu. Nampak perkataan bahawa perkataan ibtahu makna kamu kena cari jalan. Kamu kena cari jalan dulu saja, fikir macam mana jalan itu ilaihi, kepada dia, kepada Allah. Jalan dia al-wasilah, jalan yang kamu nak. Fikir macam mana aku nak duduk dekat dengan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, bulan Ramadan ni Allah offer cukup banyak. Tapi sayangnya offer Allah siapa mau batasi. Supermarket dah mau offer tetapi potong 70%. Lebih betul dia makan apa? Nasi betul kata potong 99 ringgit. Beg tu harga 30 ringgit. Bila mai dia naik 80, potong 70, tinggal 30. Memang saya tahu betul. Kau kena kata celapok. Allah. Tapi Allah offer dalam Quran. Saya tunjukkan. Itu saya katakan, bukan kata saya tak boleh nak berbincang dengan saya, bukan tuan-tuan tak boleh nak berdebat dan sebagainya. Saya minta tuan-tuan ada lagi. Jangan bila saya tanya ni kita mana pula ni, tahu saya dengar dia kata itulah saya doa. Tanya siapa kata depo tu siapa? Depo tu yang kedah dia kata depo di depo di mana? Saya depo banyak. Ni Tuhan offer. Surah Fatir ayat 29-30 Tuhan offer. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Dia tak kata innal ladzina yaqra'una kitab Allah. Qara'a yaqra'u, baca juga. Tala yatlu, baca juga. Tapi baca qara'a macam mana? Baca tala macam mana?
lepas duha 2 pun boleh, sebanyaknya 8. Nabi buat. Sesikitnya 2, tak apa. Lepas tu ambil Quran baca. Ni tak ada apa. Lepas semayang, bagi semayang duha, lepas tu baca Quran agak 4 lam muat. Lepas muat, dia tengok sinetron. Tak muat. Atau dia buka Go-Shop, Wo-Shop, iklan tu kan. Itu yang tak. Nama pun Go-Shop. Lepas Go-Shop, lepas tu Go-Shop. Go-Shop habis. Mendirikan salat. Zuhur ada masa, dulu ada masa pejabat boleh duduk makan, tak boleh makan, cuba apa salah buat semayang sunat. Lepas tu malam sama juga, lepas tu angkit tengah malam boleh lagi buat tahajud. Bulan Ramadan kita puluh buat tarawih, bagus. Tapi apa salah ada amalan yang malam-malam, iaitu tahajud yang disebut dalam Quran tu. Buat tahajud sikit. Apa sama? Mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Amalan yang ketiga, dan mereka berinfak daripada apa-apa yang direzekikan kepada mereka, sama ada cara sulit, cara diam-diam ataupun cara terang-terang. Semua ini yarju natijah dan lan tabur, yang mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ada rugi. Meniaga dengan Allah tak boleh. Kalau hal dunia kita meniaga ni, kadang-kadang maaf sini ada peniaga maaf, atau adik-adik peniaga maaf. Ayat lah botol plastik tinggi lebih tinggi cawan ni lah RM2. Ya, RM2 tadi. Dah kami lah, dah tak tahu lah RM2 tinggi gelas ni ya. Tuan-tuan tengok, kalau ketui kek tu, dia beli satu beg baru RM3 atau RM3.5. Makna dia boleh bawa patut tu. Yang kedua, ayam dia buah lambalang tu, dia beli kalau botol orange besar ni, harga lebih kurang RM10, dia belak 3, makna lebih kurang RM3 lebih, dia buah satu balang penuh. Ayam gula 1 kilo, kalau dia masak ayam gula boleh banyak mana, berapa puluh apa ratus cawan tu dia boleh. Untuk 1 kilo baru RM2, lebih kurang RM2 mereka. Untuk 1 kilo berapa ratus dia boleh, tapi dia jero. Niaga ayam lah paling untung. Itu dia untung, tapi pasal apa meniaga dengan Allah tak nak? Yang tu rugi. Kalau dia untung banyak dunia, bila dia tak bawa keluar zakat, dia tak bantu miskin, esok dia kena, mana dia rugi. Tapi meniaga dengan Allah tak kena rugi. Baca kitab, dirikan solat, infak. Tak akan ada pernah rugi. Tak cukup dengan itu Tuhan kata liwafiyahum ujurahum. Lalu pada besok pasti akan disempurnakan bagi mereka balasan pahala. Disempurnakan, tak rugi sikit pun. Wa yasidahum min fadlih, dan ditambah lagi kepada ikut keikhlasan hati. Tambah lagi di akhirat, lagi ditambah. Innahu ghafurun syakur, semuanya dia Maha Pengampun. Mana kalau kamu buat itu dengan keikhlasan kamu, dengan hati yang redha, kamu akan diampuni Allah. Syakur, lagi Allah akan membalas kesyukuran kamu. Fa'ala, dia balas dari kebaikan. Maka carilah jalan untuk mendekatkan diri. Kenapa kita mencari kebencian Allah? Pada awal kita sedang kita dah mengaji sampai lah duk cari bagi Allah maaf. Cuba cari bagi Allah sayang sikit. Karena Allah sayang orang takut. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innahu yuhibbul muttaqin. Banyak itu diulang berpuluh kali dalam berbagai surah. Semoga Allah amat sayang, amat cinta dengan orang yang bertakwa. Kenapa tak mencari cinta di sisi Allah? Kenapa mesti cinta di sisi manusia? Yang ketiga, wajah hidup fi sabilillah, hendaklah kamu sentiasa berjihad pada jalannya. Hendaklah takkan senantiasa berjihad. Jangan berjihad dalam Ramadan saja. Kehidupan kita ada 2 jihad yang kita kena jaga. Satu jihad yang dalaman, jihad nafsu. Yang kedua jihad luaran. Jihad dalaman kena, jihad luaran pun kena. Tapi sayangnya
3 larangan hakiki, 3 keharaman, 13. Saya tak abang kalau ni bahaya kalau ni ibu nak dengar juga, insyaAllah ahad ni saya datang ni nak mana ni nak ahad lagi ada taman mewah saya akan ngobrol dalam konteks yang berbeza 2 tempat. Orang tak nampak hadis tu memang saya rasa orang tak baca, tapi hadis tu sahih, amat sahih, kerana riwayat pada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, itu sahih. Nampak? Benar tu naik kapur. Dia benda-benda yang dilarang dan diharam jangan buat sampai itu takwa di sini. Takwa di hati, at-taqwa hauna. 2 kali disebut, sahabat kata wa yusra ila sabri, dia tunjuk, dia guna kata tunjuk musuh. Mana ketakwa kan? Kamu boleh buat itu, kamu dapat takwa. Maknanya kena berjihad. Tapi sayangnya kadang-kadang dalam jihad ni bila kita buka balik dalam Quran, ada manusia yang tak sanggup berjihad, ada manusia yang takut untuk berjihad. Allah Akbar. Kadang-kadang benda tu duduk jadi kita yang sedih, Allah besar macam ni, kita buat macam ni, Allah besar ni, kenapa kita jadi macam tu? Subhanallah. Jadi maknanya tuan, kita renung balik. Perintah Allah bukanlah Allah suruh berjihad. Dan kita tahu tak, binatang dalam hutan pun dia juga berjihad untuk cayangan. Dia juga kena lawan dengan semangat, dia kena lawan. Lalu kita berdua kata pertama nak berjihad, jadi apa? Jadi apa? Dengan ada manusia yang Tuhan tunjuk, dia tak mahu. Dia kata macam mana? Dan tengok ayat ni, surah At-Taubah ni ayat 42, kita tengok apa cerita. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Sekiranya tempat yang kamu nak tuju itu ada keuntungan, ada profit, ada laba, ada benefit, dan dekat tempat itu, ataupun tempat yang kamu nak tuju itu tak begitu jauh sangat, janji ada benar dia nak balik, tentulah mereka ikut kamu. Kalau nakpi itu ada contohnya, kita nak buat setiap kali main kuliah, dia enggak berapa kuliah biasa, kita sediakan satu kuliah RM30, lepas tu buah light 3 biji, lepas tu anggur 0,5 kilo makanan. Bulan Ramadan pula duit RM30, kain blekat 1, kain batik 1 untuk perempuan, duduk telekuk dia main kamu. Ada keuntungan, ada hadiah, ada makan, ada semua, pasti dia ikut dan tempat dia. Tapi sayangnya walakin ba'udas, tapi tempat yang kamu nak itu ba'in, jauh. Alaihim musyuqah, lalu datang kepayahan bagi mereka, susah bagi mereka. Kita nak bawa pergi ke akhirat, jauh tak? Jauh. Kita nak bawa, nak cari pahala, tak nampak pahala tu. Nak cari keredaan, tak nampak redha tu. Nak cari dalam, tak nampak, jauh dari tempat tu. Lalu mereka begitu suka, itu payah sekali. Allah kata, betul-betul dapat ikan. Nak ajak berjihad untuk dapat pahala, untuk nak cari bidadari jauh. Cuba ajak berjihad, ada perempuan depan tu. Siapa macam lomba kereta, perempuan pakai skirt pendek tu, duk main gitu-gitu, pakai ni penuh. Ni Allah sebut. Itu saya kata dengan saya kena mengaji Quran bagi. Mengaji Quran bagi nak musyarah Quran semua orang aja. Orang dah ingat surah apa. Ni mengaji Quran carilah mana penting-pentingnya dalam Allah. Bila orang berucap lebih dengan doa, berarti doa ni. Tempat yang kamu nak tuju ada keuntungan, ada apa yang dapat diperolehi untuk menguntungkan diri, keluarga, dan tak jauh
sangat, dia ikut. Tapi bila nak itu jauh lagi, cerita pasal semua itu jauh. Cerita surga jauh, cerita akhirat jauh, cerita faham tak nampak, cerita kedai Allah faham tak nampak. Maka amat mengatakan mereka. Dan kadang-kadang terdapat wasa yahlifuna billah. Mereka ini sanggup bersumpah pada Allah. Mereka bersumpah berjuang nama Allah. Nak bagi orang percaya. Mereka bersumpah pada Allah dalam istiqamah. Kalau kami mampu, kalau kami berdaya, kalau kami ada kekuatan, ada sesuatu yang kendaraan dan sebagainya, ada duit banyak dan sebagainya, ya kami pun sihat, la kharajna ma'akum, tentu kami keluar bersama kamu wahai Rasulullah. Orang lagu ni kata Allah, yuhlikuna anfusahum, mereka yang musnahkan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lam, dan Allah Ta'ala mengetahui, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka ini adalah golongan orang berdusta. Itu tak buka satu ayat lagi, itu buka ayat lagi. Tuhan cerita pokok ni, dia sumpah, dia takut, dia lari Allah. Tuhan cerita wa yahlifuna billahi innahum laminkum, dia bersumpah dengan Allah bahawa mereka golongan kamu, wa ma hum minkum. Nah, mereka tak masuk golongan orang beriman. Itu ada ayat yang ada hadis Nabi kata tu, banyak Nabi kata laisa minna, laisa minna, laisa minni, bukan golongan aku, bukan golongan kami, bukan orang beriman. Walakinnahum qaumun yafrahun, akan tapi mereka kaum yang lucu. Lau yajidu malja'a, kalau ada tempat perlindungan, au mararatin, atau dapat kuah, au muddakhala, atau ada lubang-lubang di tanah, lawan ilaih, mereka pasti akan masuk dalam benda itu. Wa hum yajma'un, karena mereka rasa takut dan mereka rasa turun tetap. Tak percaya ayat itu. Nampaklah itu macam mana tuan-tuan berjihad fi sabili, jihad jalannya, barulah la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kejayaan dunia dan akhirat. Kita puasa nak cari takwa, la'allakum tattaqun. Di dalam tattaqun tu nak cari juga kejayaan dunia dan akhirat. Cari jalan. Macam mana? Cari jalan untuk tingkatkan iman. Cari jalan untuk masuk golongan orang yang bertakwa. Sebab Tuhan kata sekali tutup kuliah, A'udzu bisyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu ayat tuan-tuan. Dan baca saja tak tunjuk pun dan kita kata apa tengok. Allah perintahkan bertakwa banyak. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang beriman, diseru ada dasar iman, bukan dasar manusia, dasar iman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka setiap masa, setiap saat kena bertakwa. Dari tidur, bangun dan sebagainya, berlari semua kena ada ketakwaan setiap detik. Dan kamu sentiasa bercakap dengan perkataan yang benar. Sentiasa bercakap benar. Sentiasa bertutur yang benar. Sentiasa mendatangkan satu yang benar. Semua ada kena ada kebenaran dia. Baru tindakan kamu benar, apa pun kamu buat atas kebenaran itu, baru boleh anda. Saya sahabat saya yang benar. Sebab itu saya pesan tuan-tuan. Tadi saya dengar ada orang komplain pasal imam tak baca dua surah yang pernah bisa. Kita tuan-tuan jangan ikut adat, jangan ikut pandangan. Betul Rasulullah, insyaAllah kalau umur panjang lepas ayat itu saya nak bawa. Lepas lafaz aku kata Nabi akan berlaku 5 perkara kamu di antaranya ketiga. Lepas aku tak ada, lepas aku wafat kata Nabi, mereka ini ittakhadhu ra'yi bi ra'yi. Mereka akan ikut pendapat orang ramai. Bukan nak pakai Quran dengan hadis, tapi ikut pendapat ramai. Nabi kata aku wafat berlaku 5. Nombor 3. Ada hadis tu mereka. Kau tak nak kena photostat malam ni, tak boleh photostat tunjukkan dia. Ni, maka disiplin ilmu tuan-tuan. Yang pertama berkata dengan benar. Yang kedua berkata-kata atau nak berbahas dengan dalil yang benar. Yang ketiga menerima satu dengan lapang dada, dengan redha. Dan yang keempat mencari kebenaran bukan kebenaran. Ini disiplin ilmu. Dah tulis kan? Tulis deh. Disiplin ilmu tulis dulu.
disiplin ilmu. Yang pertama, berkata-kata dengan benar. Lidah kamu jangan mencela. Cakap nanti dari Quran dan hadis ini. Quran ayat apa, surah apa, hadis apa, riwayat apa, semua riwayat dan diriwayat semua kena tahu. Batu Quran asbabun nuzul, hadis asbabun wurud, semua kena baca. Yang kedua, berkata-kata atau berbahas dengan dalil yang benar. Ada dalil itu? Ini. Kecakap kosong dalil. Yang ketiga, menerima satu dengan lapang dada. Terima bila aku tak kita korektif. Terima tanda bukan pelik. Yang kata lepas kamu itu pasien lain. Dan yang keempat, mencari kebenaran, bukan kemenangan. Dia. Bila kamu buat benar ini, bila kamu bertakwa dan kata yang benar, Allah berkata, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki. Juga kata islah, Allah akan memperbaiki amal kamu. Mana-mana kesilapan, Allah perbetulkan. Mana kesalahan, Allah perbaiki bagi elok. Tak cukup dengan itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan mana kamu buat dua benda, bertakwa dengan cakap yang benar, kata Allah mengampunkan kamu dosa kamu. Kemudian, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya faz, orang itu akan mendapat keuntungan, kejayaan yang besar. Ya, benar yang kita baca ini tentang betapa pentingnya ketakwaan. Yang jangan lupa main takwa yang saya katakan ini, banyak orang berbicara tentang cuba lebih lagi dalam tu tentang takwa. Mudah-mudahan apa sampai kami tiba insyaallah. Dan saya mengucapkan selamat berpuasa dan berupaya sambut raya dan lupa lagi saya maaf segala kesilapan dan kesalahan, karena saya manusia biasa, tak sunyi di kesalahan silapnya. Terampun segala maaf atas kesalahan sekalian di surga. Aku lupa ini hadza sampai azim malimakum semuanya fastaghfiru fa yaghfirul mustaghfirin wa yanajjat at-ta'idin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bila balik? Balik sana. Dia masih sini. Ini malam kedua. Oh, aku dah dua malam dah. Esok pagi dah balik. Oh, Esok pagi. sekejap lagi pergi kedai. Ni main dengan Amir tak? Tak apa. Bakso.